Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Nur dalam channel YouTube Cikgu Nuraini Osman. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah tahun 5 dan tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah Unit 7 yang di Pertuan Agong, Teras Kedaulatan Negara. Bahagian pertama. Murid-murid sudah bersedia untuk belajar? Jom kita belajar bersama-sama. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, menyatakan kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. Dan yang kedua, menyatakan peranan Majlis Raja-Raja dalam pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Baiklah murid-murid, kita teruskan. Yang di-Pertuan Agong, Teras Kedaulatan Negara. Inilah tajuk yang akan kita belajar pada hari ini untuk bahagian pertama. Okey, cuba murid-murid lihat di sini. Institusi Yang di-Pertuan Agong penting dalam pentadbiran negara kita. Tahukah murid-murid, bilakah institusi Yang di-Pertuan Agong ini diwujudkan? Institusi Yang di-Pertuan Agong telah diwujudkan apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Utama Negara. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu mentaati titah perintah baginda demi menjaga kedaulatan negara kita. Okey, perhatikan gambar ini pula. Ini merupakan Yang di-Pertuan Agong negara kita yang ke-16. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Baginda merupakan Sultan Negeri Pahang. Baginda memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong bermula 31 Januari 2019 hingga kini. Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. Seperti yang telah cikgu maklumkan kepada murid di awal tadi, institusi Yang di-Pertuan Agong diwujudkan apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Institusi Yang di-Pertuan Agong ditubuhkan semasa Perlembagaan Persekutuan sedang dirangka. Apakah maksud Perlembagaan Persekutuan? Perlembagaan Persekutuan ini merupakan undang-undang tertinggi negara. Di dalam Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong dinyatakan sebagai Ketua Utama Negara dan kuasanya adalah tertakluk dalam Perlembagaan Persekutuan. Sebagai Ketua Utama Negara, Yang di-Pertuan Agong memayungi 3 badan kerajaan, iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. 3 badan kerajaan iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Badan Perundangan ialah badan yang menggubal undang-undang negara. Badan ini juga dikenali sebagai Parlimen. Badan Eksekutif pula ialah badan yang melaksanakan undang-undang ataupun dasar-dasar yang telah diluluskan di peringkat Badan Perundangan. Dan Badan Kehakiman pula merupakan badan yang mentadbir keadilan secara saksama, iaitu badan ini akan memastikan semua rakyat, semua orang
akan mendapat keadilan undang-undang yang sama rata. Okey, seterusnya kita akan melihat berkenaan dengan pemilihan yang di-Pertuan Agong. Pemilihan yang di-Pertuan Agong dilaksanakan melalui sistem penggiliran yang unik antara 9 orang Raja Melayu. Yang di-Pertuan Agong dipilih secara bergilir-gilir dan memegang jawatan tersebut dalam tempoh 5 tahun. Pemilihan adalah mengikut peraturan yang telah ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Apakah itu Perlembagaan Persekutuan? Cuba murid-murid lihat info ini. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara. Baiklah murid-murid, sekarang kita hendak melihat kronologi pemilihan yang di-Pertuan Agong. Terdapat 5 langkah yang perlu dilaksanakan dalam proses pemilihan yang di-Pertuan Agong. Yang pertama, pemilihan yang di-Pertuan Agong dimulakan dengan membuat undian sulit oleh 9 orang Raja Melayu dalam Majlis Raja-Raja. Setelah nama dipilih, pada langkah yang kedua, Majlis Raja-Raja mengisytiharkan nama raja atau sultan yang terpilih menjadi yang di-Pertuan Agong. Pada langkah yang ketiga, setelah nama diisytiharkan, surat pengesahan pemilihan yang di-Pertuan Agong dihantar ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara mengikut jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan. Untuk pengetahuan murid-murid, Dewan Rakyat dan Dewan Negara ini berada di dalam Badan Perundangan. Pada langkah yang keempat, setelah surat pengesahan pemilihan dihantar ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara, Perdana Menteri akan mengeluarkan kenyataan akhbar mengenai keputusan pemilihan jawatan yang di-Pertuan Agong. Dan langkah yang kelima, setelah Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan, yang di-Pertuan Agong yang telah dipilih akan melafazkan sumpah atau ikrar dan menandatangani surat sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Okey. Kata kunci bagi setiap langkah ini telah cikgu sediakan. Murid-murid boleh ingat setiap langkah ini melalui kata kunci. Langkah yang pertama, kata kuncinya ialah undian sulit. Langkah yang kedua, kata kuncinya ialah isytihar nama. Langkah yang ketiga, kata kuncinya ialah surat pengesahan. Langkah yang keempat, kata kuncinya ialah kenyataan akhbar. Dan langkah yang kelima, kata kuncinya ialah lafaz sumpah dan surat sumpah. Murid-murid boleh hafal, boleh ingat setiap langkah ini melalui kata kunci yang telah cikgu sediakan ini. Seterusnya, kita akan melihat berkenaan dengan Majlis Raja-Raja yang merupakan pihak yang sangat penting dalam proses pemilihan yang di-Pertuan Agong. Baiklah, mari kita lihat sedikit penerangan tentang Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja ditubuhkan pada 1948 bagi menggantikan Durbar. Cuba murid-murid lihat info di bawah ini. Pihak British menubuhkan Durbar pada 1896. Ketika ini, British masih lagi berkuasa di Tanah Melayu. Durbar ialah suatu mesyuarat antara Raja-Raja Melayu dengan pihak British yang diadakan bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh negeri-negeri Tanah Melayu pada ketika itu. Jadi, kemudiannya
Majlis Raja-Raja ditubuhkan pada 1948 bagi menggantikan Durbar. Majlis Raja-Raja dianggotai oleh 9 orang Raja Melayu dan 4 orang yang di-Pertua Negeri. Tugas utama Majlis Raja-Raja ialah membuat pemilihan yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, kita akan melihat peranan Majlis Raja-Raja dalam pemilihan yang di-Pertuan Agong. Peranan ini merujuk kepada tugas ataupun kerja-kerja yang dilakukan oleh Majlis Raja-Raja dalam pemilihan yang di-Pertuan Agong. Kita akan melihat peranan Majlis Raja-Raja sebelum pemilihan yang di-Pertuan Agong, semasa pemilihan yang di-Pertuan Agong dan selepas pemilihan yang di-Pertuan Agong. Sebelum pemilihan yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja akan menetapkan tarikh mesyuarat pemilihan. Okey, selepas tarikh ini ditetapkan, pihak-pihak yang terlibat dalam mesyuarat ini akan datang dan membuat proses pemilihan. Okey, kita lihat. Semasa proses pemilihan, tugas Majlis Raja-Raja ialah Majlis Raja-Raja akan membuat pengundian untuk memilih yang di-Pertuan Agong yang baharu. Okey, selepas pemilihan yang di-Pertuan Agong, tugas ataupun peranan Majlis Raja-Raja ini, setelah selesai pemilihan melalui proses membuat pengundian, Majlis Raja-Raja akan mengisytiharkan nama yang di-Pertuan Agong yang baharu. Nama yang di-Pertuan Agong yang baharu didapati ataupun diperoleh melalui proses pengundian ini. Okey, jadi murid-murid boleh rujuk, boleh tengok ya, boleh kaitkan dengan langkah pemilihan yang di-Pertuan Agong yang telah kita belajar sebentar tadi. Kita boleh tengok tugas mereka dalam kedua-dua langkah ini. Okey, semasa pemilihan kita boleh tengok pada langkah yang pertama dan selepas pemilihan tugas Majlis Raja-Raja ini kita boleh tengok pada langkah yang kedua. Okey, baiklah, inilah tugas-tugas Majlis Raja-Raja dalam proses pemilihan yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong merupakan teras kedaulatan negara. Pemilihan yang di-Pertuan Agong dijalankan dalam kalangan raja dan sultan-sultan mengikut kronologi seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, semua proses yang dijalankan dalam pemilihan yang di-Pertuan Agong itu termaktub ataupun terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi kena patuhilah apa yang telah tercatat dalam Perlembagaan Persekutuan. Proses pemilihan yang di-Pertuan Agong dijalankan oleh Majlis Raja-Raja mengikut tertib dan peraturan yang telah ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Kemudian, institusi yang di-Pertuan Agong merupakan tonggak perpaduan negara kita. Kita sebagai rakyat haruslah menunjukkan taat setia dan menghormati kepada ketua negara kita. Siapa ketua negara kita, murid-murid? Ketua negara kita ialah yang di-Pertuan Agong. Baiklah, sampai di sini dahulu pelajaran kita untuk bahagian pertama. Kita jumpa lagi di video yang akan datang untuk bahagian kedua. Sampai jumpa lagi. Bye.